Mereka tidak banyak bekerja sama antara satu sama lain. Bayangkan, pada hari kami pergi, ada 2 lagi NGO yang bagi makanan. So bila kami sampai, gelandangan tu tanya, apa you bagi? Chicken pie. Oh, tadi dah dapat nasi kandar. Dia memilih makanan. Jadi kami sekarang ni dah tak buat dakwah gelandangan, sebab dah banyak NGO buat. Sebab bila kita sebut tentang kebajikan, ingat, buat kebajikan itu bukannya untuk kita bersaing siapa lebih bagus, tetapi nak membantu menyelesaikan masalah, betul? Same thing. Kenapa mereka tidak mau bekerjasama, duduk, contoh, okey, Isnin NGO ni, Selasa NGO ni, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Setiap satu NGO satu hari. Buatlah macam itu, supaya tak membazir. Tapi tak mau duduk sama, buat sendiri. Lalas, gelandangan satu hari dapat 3-4 makanan pun ada. Waktu malam pula tu, kadang-kadang mereka simpan untuk esok jugalah. Ya, so dakwah bilmal menerusi lawatan hospital. Hospital USM Kubang Kerian boleh tak buat lawatan ni? Boleh kan? Sebab kalau di Kuala Lumpur, hospital Sungai Buloh ada, hospital Kuala Lumpur pun ada. Dan sebenarnya mereka yang berada di hospital, mereka sedang mencari Tuhan. Mereka sedang sakit. Dan semalam saya ceramah di USM Kubang Kerian. Maka bila saya ceramah di situ, kebanyakan mereka jururawat, doktor. Mereka ini banyak berinteraksi dengan Muslim, dengan non-Muslim. So, bayangkan kita pergi ziarah mereka, kita buat dakwah bilmal, bagi hamper. Ketika di hospital, ramai Muslim solat ataupun tak solat. Tetapi sepatutnya waktu sakit itulah perlu solat, kan? Betul tak? Jadi kehadiran kamu semua pergi ke sana untuk mengingatkan mereka untuk solat, ajar mereka cara solat sebagai seorang pesakit. Islam itu mudah, tapi kenapa orang Islam tak solat? Begitu juga dengan non-Muslim. Tetapi ingat yang ni, bila kita buat dakwah hospital, selalu jangan prejudge. Semua orang kita pergi santuni. Sebab pernah saya dengar kes di mana bila pergi lawat hospital, tengok Muhammad Ibn Abdillah. Assalamualaikum pakcik, sihat cik? Okey, ambil. Lepas tu tengok ini Wong Afuk. Halo uncle. Yang tu bukan manusia kah? Kenapa tak menyantuni dia? Pergi santuni dia. Pergi tanya, uncle, sudah sihat ke? Makan ke? Okey ke? Family sudah datang? Lepas tu mulalah kisah sedih dia. Family saya mana ada datang? Sejak masuk hospital tak pernah call pun. Jiwa dia ada kekosongan di situ. Maka isilah ruang kosong. Kita duduk kat situ, borak dengan dia, penuhkan jiwa dia dengan motivasi. Tapi sudah tentu ingat, bila dakwah di hospital, jangan asyik sebut, uncle lu fikir, kalau nanti lu mati macam mana? Kita kena bagi harapan. Islam datang memberikan harapan kepada manusia tak kala mereka merasakan tiada harapan. Jangan pergi hospital cakap, uncle nanti lu mati macam mana, cepat syahadah. Tunjuk akhlak kita, bagi bantuan kepada mereka dan sebagainya. Okey? Kemudian last, dakwah bilisan. Siapa yang pandai bercakap-cakap, berpetah bercakap? Ada tak? Sekejap, ada seorang, okey. Tak apa, nanti saya akan panggil kamu. Lagi? Kamu nak calonkan siapa? Siapa lagi yang kamu nak calonkan? Yang pandai bercakap-cakap? Okey, Akmal, okey. Dia, okey, 2 sekali, 3 sekali. Bagus. Kat sini lelaki ada? Baik. Kita nak lihat bagaimana cara dia. Antara jenis-jenis dakwah bilisan. Berbincang one by one. One by one bukan gaduh. One by one tu kita duduk, kita berbincang dengan baik. Cakap dengan kawan kita, ajak untuk keluar minum. Jangan sekadar ajak tengok bola, ajak tengok Akademi Fantasia dan sebagainya. Ajak untuk keluar berbincang. Okey, secara mudah, debate ni elakkan. Walaupun dia salah satu medium. Okey, bila saya kata debat, elakkan debat, itu tak bermaksud saya tak bersetuju dengan cara Syekh Ahmad Didat dan juga Dr. Zakir Naik. Tak. Kita kena faham
uruf mereka ketika itu. Syekh Ahmad Didat berdebat di seluruh dunia. Di zaman dia, tahu tak kenapa? Di zaman dia, orang missionary menghina Islam, tetapi tidak ada seorang agamawan berani berdebat dengan mereka. Tahu tak sejarah Syekh Ahmad Didat rahimahullah? Tak tahu Saya cerita sedikit, semoga dapat inspirasi. Syekh Ahmad Didat, dia bekerja di perpustakaan. Dia tamat sekolah darjah 5 saja, tak belajar tinggi. Jadi dia dapat tahu ada orang hina Islam, ada Christian missionary masuk ke perpustakaan dan cabar dia soalan-soalan yang dia tak boleh nak jawab. Cakap tentang Islam, tak boleh nak jawab. Jadi dia tak tahu macam mana. Dan hidayah tu sekali lagi daripada Allah. Ditemukan dia dengan guru dia. Siapa guru dia? Iaitu Izharul Haq. Izharul Haq tu bukan nama guru dia. Izharul Haq tu adalah buku karangan seorang ulama, iaitu Maulana Kairanawi. Izharul Haq. Dia hanya membaca buku itu, dia hafal buku itu, dan dia mula berdebat dengan missionary. Bangkitnya Syekh Ahmad Didat ketika zaman itu adalah untuk mempertahankan Islam daripada dihina. Dan sebab itu dia pergi berdebat di seluruh dunia dengan missionary Kristian. Okey? Dr. Zakir Naik sekarang, dia pun tak banyak debat. Dia pun tidak banyak debat. Sebab dia dah tahu, debat itu dari segi negara India okey, tapi di negara lain tak berapa diterima. Dia akan menjadikan non-Muslim lebih marah dengan Islam. So debate last resort. Ingatlah, debate last resort, last kali. Jangan jadikan yang paling utama. Khutbah. Tadi imam kita ada bagi khutbah. Yang tak mampu buat khutbah, tulis khutbah. Dia bagus. Saya harap begini dapat terjadilah. Selama ini dah hampir 10 tahun memeluk Islam, saya baru sekali je dengar khutbah tentang dakwah kepada non-Muslim. Kamu semua tadi pun tak dapat nak kira kan? Sebab jarang sekali kamu dapat dengar. Saya sangat berharap ada di kalangan kita yang bagus menulis, boleh tulis khutbah tentang dakwah, supaya majlis agama boleh pertimbangkan untuk jadikan sebagai khutbah satu hari nanti. Boleh dipertimbangkan. Okey? Public speaking. Public speaking. Nanti saya akan panggil beberapa. Jangan balik Bila saya cakap nanti panggil beberapa, semua nak balik dah. Semua ambil beg. Tak boleh haram fatwa saya. Suka hati saya lah kan. Okey? Ingat, public speaking bentang. Okey? Bicara, bercakap dengan suara-suara, dengan perkataan-perkataan yang meyakinkan. Buat public lecture. Okey, di sini berapa ramai yang boleh mengajar kelas Fardu Ain? Kalau kamu tak boleh mengajar kelas Fardu Ain, saya menjemput kamu semua untuk hadir kelas Fardu Ain. Kenapa tak boleh ajar Fardu Ain? Kenapa tak boleh ajar? Nak tanya. Ada siapa boleh bagi saya jawapan tak? Kenapa tak boleh ajar kelas Fardu Ain? Apa sebab dia? Takut? Apa dia? Rasa tak cukup ilmu. Saya sering, bukan pernah, sering, sampai hari ini pun pernah, masih lagi menerima kes macam ni, di mana mereka yang belum Muslim, baik lelaki maupun perempuan, call saya, kata nak datang kelas Fardu Ain. Bila datang, saya tanya kepada mereka, okey, apa yang kawan awak telah kongsi dengan awak? Ada tak dia ajar awak tentang Fardu Ain? Dia kata tak. Kenapa tak? Pernah tak awak tanya dia? Dia kata ada, saya pernah tanya dia. Habis apa jawapan dia bila awak suruh dia ajar? Dia kata tak mau. Sebab dia kata dia takut apa yang dia ajar itu adalah salah. Tahu tak apa masalah dia? Bila kamu takut apa yang kamu ajar adalah salah, barangkali benda yang kamu faham pun salah. Jadi kamu kena datang ke kelas Fardu Ain. Orang yang tak berani ajar Fardu Ain, maksudnya kamu sendiri kena datang Fardu Ain. Setuju ke tidak? Yes. Jadi semua tolong daftar masuk Fardu Ain.
Saya tak bergurau, serius. Kalau kamu tak berani ajar fardu ain, sedangkan kamu kata kamu ni adalah mukallaf dan nak belajar pergi fiqh, usul fiqh, masuk bab-bab lain, tapi fardu ain tak faham, tak boleh nak ajar, please lah, kamu kena datang kelas fardu ain. Sebab ramai-ramai orang Islam semuanya nak ajar fardu ain ni tanggungjawab siapa? Kita. Engkau buat, aku tak payah buat. Berapa banyak yang kita boleh buat? Firdaus Wong seorang, Dr. Mazlan seorang. Kita ni ada seorang je nak buat berapa banyak kerja. Yang nak berminat tahu tentang Islam ramai. Kalau pelajar-pelajar idib kita yang sebagai Muslim, yang bekerja sebagai profesional, yang sepatutnya dah lengkap fardu ain pun tak berani nak ajar fardu ain, apa masalah tu? Tak pernah ke terfikir yang itu adalah masalah? Tak pernah ke? Yes, masalah. Kalau kita tak berani ajar anak kita alif bata, betul tak? Itu bermaksud kita sendiri pun kena belajar alif bata. Begitulah. Kalau kamu tak berani nak ajar mu'alaf fardu ain, buat kelas seperti ini untuk mengajar non-Muslim tentang Islam, maka kamu sendiri kena hadir kelas fardu ain. Ini adalah pesanan cadangan yang ikhlas dari saya. Okay? Now, ini bilisan street dakwah. Siapa di sini yang pernah join street dakwah? Ustaz Latif pernah lah. Yang lain tak pernah? Tak apa. Lepas ni kita minta satu jemaah di sini untuk buat street dakwah, pergi ke daerah Kota Baru, ataupun tidak, insya-Allah bulan 6 nanti saya akan ikut Ustaz Muin datang ke Kelantan, insya-Allah kalau ada masa, untuk masuk ke kampung-kampung di hujung negeri Kelantan ini untuk mengajak orang Islam kembali pada Islam. Bukan mereka yang murtad, tak, tapi lebih memahami Islam. Mungkin akan ada masalah pertuturan sebab saya tak pandai gecek Kelantan, tapi cubalah. Itu je. Kalau semua orang tak nak buat, macam mana? Dan lagi-lagi, kamu semua yang duduk di Kelantan ada tanggungjawab terhadap orang di Kelantan yang jauh dari agama. Kena buat begini. Program di masjid bagus tak? Sekejap tuan. Program di masjid bagus tak? Tetapi yang datang masjid ni berapa peratus daripada penduduk sekitar? 2%, 5%. Maksudnya 95% tak datang. Maksudnya orang yang datang masjid 5% ini kena keluar untuk sebarkan kepada 95% yang itu. Kalau zaman Nabi, mereka mendengar khutbah Nabi, mereka mendengar ajaran Nabi, dan mereka hanya amalkan di sebalik 4 tembok itu, Islam tak akan tersebar seperti hari ini. Jadi kita ini kena buat outreach. Jangan tunggu orang datang saja, kena buat outreach. Itu yang perlu kita lakukan. Okey? Jadi lihat, sesiapa juga kita santuni, tak kira siapa mereka, sesiapa jua perlu kita santuni. Okey? Now, tuan ada soalan tadi? Ya. Ya, oh tablik. Okey, saya tak ada masalah. Sebenarnya, as long as you are doing something which is good and right, selagi kamu buat sesuatu yang betul dan baik, tak cukup sekadar baik, tetapi betul mengikut neraca Al-Quran dan As-Sunnah, dan proceed. Macam jemaah tabligh dia buat, proceed. At least mereka buat sesuatu. Orang yang sibuk-sibuk hantam jemaah tabligh, dia sendiri pun tak buat. Tak usahlah, pergi buat sesuatu. House to house, ingatkan mereka kepada benda yang asas. Tauhidkan Allah, tauhidkan Allah. Okey? Okey. Sekarang ni kita akan break untuk 5 minit 5 minit Okey, 5 minit, pukul 4 kita masuk, dan kita akan ada satu sesi di mana saya nak ajar kamu semua satu teknik critical thinking. Okey? Pemikiran yang kritikal. 5 minit. Siapa nak pergi bilik air, silakan. Okey?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.